Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, nazim masjid, pihak pengurusan masjid, ahli jawatan kuasa masjid, barisan para imam, para muazzin, para asatidzah, pimpinan masyarakat, datuk-datuk, tuan-tuan, hadirin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan, dan Ramadan adalah bulan yang mana kita perlu memperbanyakkan ketaatan. Lalu pada tempoh beberapa minit yang kita ada, saya nak berkongsi, moga-moga menjadi amalan buat saya dan setiap daripada kita berkenaan tentang amalan yang patut kita ambil berat, yang patut kita jaga ketika mana bulan Ramadan. Amalan yang pertama yang mana kebanyakan daripada kita dah lakukan, lagi-lagi pada bulan Ramadan, namun kadang-kala ianya menjadi satu benda yang terlepas pandang di luar bulan Ramadan. Itulah amalan solat sunat witir. Lalu solat sunat witir, seperti mana riwayat Aisyah menyebut, adalah antara solat yang Nabi SAW tak pernah tinggalkan. Antara solat yang Nabi tak pernah tinggalkan adalah solat witir. Maka sebab itu perlu dan sangat-sangat perlu kita untuk ambil berat tentang witir. Sebab itu kita nak kongsikan sepotong dua hadis tentang solat witir supaya kita nampak kelebihannya. Sabda Nabi SAW menceritakan tentang solat witir. Sesungguhnya solat witir itu adalah lebih baik untuk kamu daripada kamu menyedekahkan, memberikan beberapa ekor unta humrin na'am, daripada jenis yang terbaik, daripada baka yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kamu witir itu di antara solat fardu isyak sehinggalah kepada sebelum terbitnya fajar. Hadis riwayat Kharijah bin Hudzafah As-Sahmi, hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi. Lalu ada beberapa perkara yang tentang witir kita boleh ambil tahu. Yang pertama daripada sabdaan Nabi, ianya adalah salat fima baina salatil isya. Ianya adalah solat sunat yang dilakukan selepas isyak hinggalah penghujung waktunya sampai subuh. Sebab itu kata para ulama dalam mazhab Syafi'i, solat sunat witir boleh dilakukan bila isyak dah dibuat. Kita buat isyak, dah boleh solat witir. Walaupun solat isyak itu pada waktu maghrib dalam kes jamak takdim. Bila contoh kita solat jamak takdim, maka waktu itu masih waktu maghrib, tetapi kita dah solat isyak, maka kata para ulama sepakat boleh solat witir. Sebab sabda Nabi SAW, waktunya di antara dah tunaikan solat isyak sehinggalah waktu subuh. Namun kalaulah seseorang itu pada waktu itu dah masuk waktu isyak, tetapi dia tak buat isyak lagi, dia tak solat isyak, dia nak terus solat witir berjemaah. Contohnya dia sampai lambat, dia nampak kat masjid tengah buat witir selepas tarawih, tapi dia tak solat isyak lagi. Bolehkah dia melakukan witir? Tidak boleh. Witir adalah selepas solat fardu isyak. Antara perkara kedua yang kita nampak menjadi persoalan tentang witir pada bulan Ramadan adalah kalaulah dah buat witir bersama dengan imam pada bulan Ramadan, bagaimana ketika mana bangun qiyamul lail. Maka kata para ulama ada beberapa. Yang pertama, boleh sahaja kita lewatkan witir kita ketika mana qiyamul lail. Itu yang pertama. Solat witir kita tak solat bersama dengan imam, kita lewatkan ketika mana qiyamul lail, kerana dalam sepotong hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sabda Nabi SAW, ij'alu akhira salatikum bil laili witra,
jadikanlah solat terakhir yang kamu solat pada waktu malam adalah witir. Maka kita lewatkan witir sampai kepada solat yang terakhir kita nak solat waktu qiyamul lail. Yang kedua, boleh sahaja pada waktu itu kita solat berjemaah dengan imam kerana pahala jemaah berbeza. Maka kita solat witir selepas tarawih berjemaah bersama dengan imam, dan ketika mana kita bangun pada waktu malam kita melakukan solat-solat yang lain. Kenapa? Kerana sabda Nabi SAW, la witrana fi lailah, hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Nasai, tidak ada dua witir pada waktu malam. Tak ada contohnya kita dah solat dengan imam 3 rakaat, kemudian bangun pada waktu malam kita batalkan witir tu dengan tambah 1 rakaat, kemudian kita solat lagi. Tidak ada 2 witir pada satu malam. Yang ketiga yang kata para ulama, menggabungkan semua pendapat. Kalaulah kita lihat witir Nabi SAW adalah maksimum 11 rakaat, daripada hadis riwayat Aisyah, daripada hadis riwayat Abdullah bin Abbas dan beberapa lagi riwayat yang lain, maka boleh sahaja kita solat witir berjemaah dengan imam, dan ketika mana bangun pada waktu malam kita tambah 2 sampai genap kepada 11. Contohnya, kita dah solat dengan imam selepas tarawih 3 rakaat, maka boleh pada waktu malam kita bangun tambah lagi 2 dengan niat witir, jadi 5. Tambah lagi 2 jadi 7, tambah lagi 2 jadi 9, tambah lagi 2 jadi 11. Maka kerana total maksimum witir Nabi SAW adalah 11 rakaat, dan kalaulah ada riwayat yang mengatakan 13, para ulama memberi jawapan untuk itu. Lalu ini amalan pertama, yang mana amalan yang Nabi tak pernah tinggal pada bulan Ramadan, luar daripada Ramadan. Bahkan kalaulah kita nampak dalam sepotong hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah dan juga dalam Musnad Ahmad, sabda Nabi SAW, man nama an witrih aw nasiyah falyusalli idza dzakarah. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang tertidur sebelum sempat menunaikan solat witir, ataupun dia terlupa untuk menunaikan solat witir, sabda Nabi SAW, maka hendaklah dia menunaikan solat witir ketika mana dia ingat, walaupun pada waktu pagi. Nak menunjukkan pentingnya witir dan sangat ditegaskan tentang witir. Lalu ini amalan pertama pada bulan Ramadan. Tahniah kepada yang dah istiqamah, akan tetapi kepada yang belum, maka mulakanlah solat witir, kerana ianya solat yang sangat-sangat ditekankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang kedua yang kita nak ambil berat pada bulan ini, seperti mana sabda Nabi SAW dalam hadis daripada Salman Al-Farisi, hadis yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya, bulan Ramadan ini adalah syahrul muwasah, bulan simpati. Simpatinya kita adalah pada waktu itu dengan kita memberi makan kepada orang yang berbuka. Sebab itu ketika mana baginda Nabi SAW menceritakan tentang kelebihan memberi makan untuk orang yang berbuka, antaranya diampunkan dosa-dosanya. Yang kedua, sabda Nabi, kana lahu itqu raqabah, dia mendapat pahala seolah-olah memerdekakan seorang hamba. Maka seorang sahabat bertanya kepada Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattirus saim, bukan setiap daripada kami ada kemampuan untuk beri makan orang berbuka. Kan kita selalu kata nak bagi makan tapi tak ada kemampuan nak bagi. Maka Nabi SAW betulkan persepsi. Sabda Nabi SAW, akan dapat pahala tersebut orang yang memberi makan kepada orang ketika mana berbuka, walau tamrah, walaupun sebiji tamar, ataupun syurbatu ma', ataupun seteguk air. Daripada sini kita boleh ambil pengajaran bahawa pentingnya dan sangat ditekankan oleh baginda Nabi SAW untuk memberi makan orang yang berbuka, kerana apabila para sahabat berkata tak ada apa-apa nak bagi, Nabi kata bagi walaupun seteguk air, bagi walaupun sebiji kurma, kerana pahalanya yang besar. Maka sebab itu pada bulan ini kita hendaklah cuba menanamkan niat untuk beri makan.
Bahkan kalaulah contohnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sabda Nabi, waman syabba'a, barang siapa yang bagi makan sampai kenyang, dia akan mendapat kelebihan. Orang yang berpuasa itu ganjarannya dia akan dapat tanpa mengurangkan ganjarannya sedikit pun, ekstra. Kalau sekadar bagi makan, maka dapat pahala. Bagi sampai kenyang, dapat ekstra, pahala orang itu kita akan dapat. Maka kadang-kala kita nak bagi makan, kita nak bagi makan sempurna. Kita nak bagi makan orang, mesti biryani, pizza, ataupun contohnya set makanan yang harga 50 satu orang. Itu baru kita nak bagi makan. Sebenarnya tidaklah susah mana untuk memberi makan bila kita teliti riwayat Nabi SAW. Apa yang kita makan, kita asingkan sebahagian, kita bagi kepada orang. Contohnya kita masak, maka lebihkan seketul ayam ataupun sebahagian ikan ataupun secupak nasi dan kita berikan kepada orang. Kadangkala kita nampak ianya adalah perbuatan yang kecil, perbuatan yang sederhana, tetapi sebenarnya amalan memberi makan kepada orang yang berbuka adalah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun contohnya kuih, kita bagi kuih, tak ada nak bagi orang, bagi kepada jiran. Ketika mana nak berbuka, kadangkala apabila kita tak buat begini, maka yang pasti akan ada pembaziran ketika mana kita berbuka. Pembaziran. Padahal kita tahu daripada surah Al-Isra, firman Allah, innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Sesungguhnya orang yang membazir itu adalah bukan kawan, bukan teman, bukan sahabat, ikhwan. Mereka ini adalah adik-beradik, saudara dengan syaitan. Menunjukkan betapa perbuatan itu tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sahabat-sahabat kita tanamkan azam. Kita jangan segan. Apa yang jiran kata, apa yang orang kata, jangan kita ambil kira. Apa yang Allah sebut, apa yang Rasul kata, itulah yang kita nak ambil berat. Walaupun contohnya hanya nasi, berikan. Walaupun contohnya hanya sebiji ayam, berikan. Saya menjadi kebiasaan, saya memang banyak tempat pindah. Saya pernah duduk di Shah Alam, Subang Mas, sekarang ni duduk di Semenyih. Lalu memang menjadi kebiasaan, apa yang masak mesti kena bagi. Kalaulah anak-anak saya tak bagi, saya pada waktu tu tak akan berbuka. Sebab kadang-kala kita rasa malu nak bagi, kadang-kala rasa malu nak bagi kerana apa yang orang kata. Padahal orang tu mungkin tak kata apa-apa, tetapi kita dah tinggalkan sunnah yang besar yang Nabi tegaskan, yang Nabi sebutkan untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa, kerana ianya adalah syahrul muasah, bulan untuk bersimpati. Maka walaupun kuih sebiji, satu rumah jiran, bagi. Sebab jiran memang dia ada makanan dia sendiri. Ataupun kalau kita rajin sikit, kita sampai ke rumah awal, start kereta, tengok dekat jalan siapa yang mana kita boleh bagi, dan kita bagi. Lalu ini adalah amalan yang kedua, mohon untuk amalkan kerana ia ditegaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang ketiga yang patut kita ambil berat pada bulan Ramadan adalah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan amalan, walaupun ianya adalah sunnah. Kerana dalam sepotong hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangunlah pada waktu malam, fa innahu da'bus salihin man kana qablakum, ianya adalah amalan orang-orang salih sebelum kamu. Kata para ulama, tak ada orang yang salih kecuali orang itu mesti menghidupkan malam. Sebab sabda Nabi, fa innahu da'bus salihin, ianya adalah amalan orang-orang yang salih. Lalu kalaulah kita nak menjadi dekat dengan Allah, pada waktu itu kita nak berada hampir dengan Allah, maka hidupkanlah malam kita dengan amalan. Dan tak susah, sebab kita memang bangun untuk sahur. Bangunlah awal sedikit untuk kita hidupkan dengan witir sekurang-kurangnya kalau belum solat, dengan 2 rakaat kalaulah kita ada waktu, kerana ianya adalah amalan. Bahkan sebab itu untuk Rasulullah, solat malam ataupun bangun pada waktu malam adalah diwajibkan. Firman Allah, ya ayyuhal muzammil qumil lail.
firman Allah kepada Nabi, wahai Muhammad, bangunlah kamu pada waktu malam. Kata para ulama sebahagiannya bahawa solat malam adalah wajib untuk Nabi SAW, dan ianya adalah amalan orang-orang yang soleh. Tak ada seseorang itu soleh kalaulah dia tidak bangun malam. Sebab sabda Nabi sendiri, fa innahu da'bus salihin man kana qablakum. Maka ini amalan yang ketiga. Kita cuba untuk hidupkan malam kita, dan apabila kita hidupkan malam kita, yang pastinya kita akan bertemu dengan malam Al-Qadar. Kita sepatutnya berasa malu dengan sahabat muda seperti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas waktu Nabi wafat usia dia baru 13 tahun. Bererti dia berjumpa dengan Nabi pada tahun 8 Hijrah, sebelum pembukaan kota Mekah. Sebelum itu Nabi dekat Madinah, dia dengan ayahnya berada di Mekah. Lalu dalam usia yang muda, waktu Nabi wafat usia dia baru 13, walaupun ada pandangan mengatakan pendapat yang berbeza. Namun Abdullah bin Abbas, dalam untuk dia nak belajar Nabi SAW punya solat malam. Sebab itu Nabi punya amalan malam, selain daripada riwayat Aisyah isteri Nabi, kita belajar banyak daripada riwayat Abdullah bin Abbas walaupun usia dia muda. Bererti ketika mana dia belajar daripada Nabi tentang solat malam Nabi, usia dia baru beberapa tahun. Maka sebab itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, lalu macam mana dia nak belajar solat malam Nabi? Ketika mana tibanya giliran Nabi dekat rumah makcik dia, iaitu Maimunah binti Harith. Maimunah binti Harith adalah makcik kepada Abdullah bin Abbas, kerana Maimunah binti Harith adalah adik-beradik dengan mak kepada Abdullah bin Abbas, iaitu Ummul Fadal Lubabah binti Harith. Lalu bila dia dapat tahu malam ini adalah giliran Nabi bermalam kat rumah makcik dia, lalu dia akan tidur kat rumah makcik dia. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmizi, dia tidur satu bantal dengan Nabi supaya dia boleh tahu apa yang Nabi buat. Kesungguhan seorang sahabat muda nak belajar tentang solat malam Nabi. Maka daripada situ kita nampak dia menceritakan bila Nabi duduk daripada tidur, Nabi membaca penghujung surah Ali Imran. Kemudian pada waktu itu bukan sekadar itu sahaja, dia sediakan air untuk Nabi berwuduk. Padahal zaman itu bukannya ada paip dan sebagainya. Dan bila Nabi nampak kesungguhan dia berkhidmat kepada Nabi, Nabi mendoakan dia dengan doa yang kita baca di awal pertemuan tadi, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berilah pemahaman agama kepada budak ini. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkanlah kepadanya pengetahuan tentang Al-Quran. Lalu kita nampak kesungguhan Abdullah bin Abbas untuk mengetahui ibadah malam Nabi. Bahkan dia turut solat bersama dengan Nabi. Membuka mata kita, kita bukannya usia seperti Abdullah bin Abbas. Maka sepatutnya kita hidupkan malam kita dengan amalan. Sebab itu ketika mana salah seorang sahabat Nabi yang lain, Abdullah bin Umar, Nabi dapat tahu dia pernah solat malam, lepas tu dia tinggalkan. Maka Nabi SAW berkata dengan kakak dia, Hafsah, yang merupakan isteri Nabi, Nabi kata, ni'mar rajul, Abdullah tu orang yang sangat bagus. Abdullah tu bagus orang dia. Kalaulah dia bangun waktu malam. Bila Abdullah bin Umar dengar Nabi kata begitu, semenjak itu dia tak pernah tinggalkan solat malam. Bahkan Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Salihin kita baca, Nabi SAW akan pergi ke rumah menantu dia Sayyidina Ali. Kita nak mengejut menantu solat fardu pun kita malu. Nabi akan pergi ke rumah menantu dia Sayyidina Ali, Nabi kejutkan Sayyidina Ali untuk solat malam. Bahkan dalam riwayat sabda Nabi SAW, Allah suka kepada pasangan suami isteri yang ketika mana isteri bangun, suami dia tidur, maka pada waktu itu isteri kejutkan suami dengan dia renjiskan air pada wajah suami dia, lalu suami dia bangun solat bersama. Dan begitu juga Allah suka kepada suami yang ketika mana dia bangun, isteri dia tidur, maka pada waktu itu dia renjiskan air kepada wajah isterinya supaya mereka berdua ibadah bersama. Maka ini antara amalan-amalan yang patut kita jaga. Lagi-lagi kita berada pada bulan Ramadan yang memang mudah untuk kita bangun pada waktu malam.
Walaupun kita bangun untuk makan sebab perut lapar, takut tak boleh puasa, tapi sebelum sahur itu lapangkanlah masa kalau tak biasa untuk solat, walaupun 2 rakaat, ataupun kalau belum buat witir, walaupun 1 rakaat. Kesannya adalah sangat luar biasa. Ianya adalah amalan orang-orang yang dekat kepada Allah. Ini adalah amalan yang ketiga, solat malam. Lalu sebab itu saya menyeru pada diri saya dan sahabat semua, jangan ditinggalkan solat malam. Dan kejut kejut keluarga kita, kejut anak-anak kita, kejut orang yang berada dalam rumah kita untuk bangun solat malam. Dan kita sendiri bangun, jangan kita kejut, ustaz kata kejut, lepas tu kita tidur balik. Kita kejut dan kita pimpin keluarga kita. Ini adalah amalan yang mana tak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang keempat yang patut kita ambil berat pada bulan Ramadan adalah kurangkan percakapan yang boleh merosakkan pahala puasa kita. Kata para ulama, puasa itu ada 2. Satu, daripada sudut tanggungjawabnya, bererti kalau kita langgar peraturan dan tanggungjawabnya, kena qada. Tetapi ada satu lagi sudut yang mana ianya tidaklah kena qada, namun pahala puasa itu hilang. Apakah penyebab kepada hilangnya pahala puasa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amala bih, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tak boleh meninggalkan kata-kata dusta, maka Allah tidak perlukan kepada dia untuk meninggalkan makan dan minum waktu puasa. Daripada riwayat ini, kata para ulama, menunjukkan dia telah kehilangan kelebihan pahala puasa yang besar, padahal pahala puasa ni sangat banyak. Dalam riwayat Bukhari, Nabi bersabda, setiap amalan Allah gandakan 10 kali ganda. Kita tolong orang buat baik, Allah gandakan 10. Bahkan itu adalah ayat yang ada dalam surah Al-An'am, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Buat 1, Allah pasti bagi 10. Allah tak pernah kita buat 1, Allah bagi 1. Dan Allah gandakan kadangkala sampai 700. Tetapi antara amalan yang mana gandaannya adalah sangat banyak dan tak terkira dan tak terhitung adalah puasa. Sehingga kan sabda Nabi SAW dalam hadis itu, firman Allah dalam hadis qudsi itu, orang itu berpuasa untukku, wa ana ajzi bih, biarlah aku yang memberikan berapa banyak pahala yang aku nak kepadanya. Namun apabila manusia itu tak jaga yang keempat, dia tak jaga lidah dia, maka pahala yang banyak itu dia tak akan dapat. Maka jagalah lidah, jangan berkata bohong, jangan mengumpat, dan pada waktu itu jangan melakukan perkara yang pada waktu itu boleh merosakkan pahala kita. Lalu macam mana kita nak elakkan daripada ucapan-ucapan yang boleh merosakkan amalan pahala puasa kita? Tidak lain tidak bukan pada waktu itu dengan kita meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Sebenarnya ketika mana manusia pada waktu itu dia meninggalkan perbuatan yang sia-sia, maka pada waktu itu dia akan meninggalkan perbuatan yang dosa. Ada satu tadabbur yang menarik dalam surah Al-Waqi'ah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah. Kita ada lagi 2 minit. Saya tak ingat ayat dia, ayat yang keberapa. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala tentang surah Al-Waqi'ah. Okey, firman Allah, dia punya poin dia adalah pada ayat yang ke-25 daripada surah Al-Waqi'ah, muka surat 535. Pada ayat ini firman Allah, ayat dia kalau kita tengok nampak macam tak ada pengajaran. Tetapi ketika mana Allah menceritakan tentang golongan syurga, Ashabul Yamin, apakah keadaan golongan syurga? Mereka ini dalam syurga, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Apakah terjemahan dia? Terjemahannya adalah penghuni syurga kelak dalam syurga, la, tidak, yasma'un, mereka akan mendengar, fiha, di dalam syurga, lagwan, sebarang perkara yang sia-sia. Lalu Allah sebut sia-sia dulu. Kemudian apa firman Allah?
wala dan tidak pula ta'thima perkara yang dosa. Daripada ayat ini dan juga daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pengajaran yang kita dapat? Susunan ayat ini menunjukkan manusia melakukan dosa bermula daripada amalan yang sia-sia. Amalan yang tak ada dosa, tak ada pahala, sia-sia, tak mendatangkan manfaat dunia, tak mendatangkan manfaat akhirat, benda yang sia-sia. Contohnya dia tak tahu nak buat apa, dia ambil gadget dia, dia ambil handphone dia. Lalu dia ambil handphone tu bukan kerana nak check masuknya message ataupun SMS. Dia ambil kerana tak tahu nak buat apa. Bermula daripada amalan yang sia-sia akan menarik manusia kepada dosa. Sebab itu apa sabda Nabi SAW? Orang yang beriman kepada Allah, ataupun hadisnya, min husni islamil mar'i, antara keindahan seorang Islam itu, tarkuhu ma la ya'nih, dia akan tinggalkan benda yang sia-sia. Kerana dosa tak berlaku begitu sahaja. Dosa syaitan tarik manusia daripada amalan yang sia-sia. Maka sebab itu jaga lidah kita. Jangan bercakap kalaulah tidak perlu pada bulan yang mulia ini, kerana itu akan menjadi penyebab hilangnya pahala puasa kita. Moga-moga adanya manfaat daripada pertemuan kita. Saya mohon maaf kerana saya datang lewat tadi 10 minit dan tak dapat berkongsi lebih banyak daripada itu. Okey, lalu kita nak sama-sama menyedekahkan sedikit bacaan Al-Fatihah kita kepada Abu Bakar Umar, yang mana kebanyakan daripada kita kenal, yang telah meninggal dunia ketika mana jatuh pada jam 9 tadi di Hospital Al-Usta, dan juga kepada seluruh ahli keluarga, teman-teman yang telah pergi mendahului kita, semua guru-guru dan juga seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan niat ini, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Jika ada tersalah bicara, kekurangan, maka itu daripada kelemahan diri sendiri, dan apa yang baik semestinya daripada Allah, Zat yang maha sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khaira. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan. الحمد لله القائل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaat yang dikasihi oleh Allah sekalian,
bersempena beradanya kita di bulan yang mulia, bulan Ramadan Al-Mubarak, dan di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan yang tersendiri. Saya ingin berpesan kepada diri saya dan kepada semua yang hadir, marilah sama-sama kita meningkatkan rasa takut dan takwa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala titah perintah Allah dan berusaha sedaya upaya untuk meninggalkan segala larangan Allah. Moga-moga dengan usaha yang tidak seberapa di dunia yang pasti akan binasa, kita akan beroleh kejayaan di dunia dan juga di hari akhirat. Pada hari ini, khatib ingin mengajak sekalian yang hadir untuk sama-sama menghayati khutbah yang bertajuk Dunia Medan Ujian, Akhirat Tempat Pembalasan. Muslimin yang dirahmati Allah, hari ini manusia di seluruh dunia sedang berdepan dengan pelbagai ujian yang getir dan luar biasa. Seluruh dunia sedang berdepan dengan pandemik wabak yang mengancam nyawa dan juga kesihatan manusia. Di sesetengah daerah berlaku kemiskinan dan kemelaratan. Di bahagian yang lain pula sedang berlaku pergolakan dan peperangan merebut wilayah dan tempat. Pencemaran alam dan kemusnahan berleluasa, dan pelbagai lagi isu-isu seolah-olah tiada rehat dan noktahnya. Inilah hakikat kehidupan dunia yang merupakan medan ujian untuk setiap daripada kita. Dunia hakikatnya merupakan medan ujian bagi manusia. Allah telah nyatakan di dalam Al-Quran sebagai peringatan kepada kita agar kita sedar bahawa dunia bukan tempat asal kita yang sebenar. Sebaliknya, ia sekadar tempat dan medan untuk kita membuat persiapan yang sebaik-baiknya dengan tempoh yang Allah telah tentukan sebelum kita kembali ke kampung yang hakiki. Itulah akhirat yang abadi. Akhiratlah tempat tinggal kita yang sebenar. Firman Allah menerangkan ini di dalam suratul Mulk ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah lah zat yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah yang sebenar-benarnya di antara kamu yang paling baik amalan dia? Dan Allah Maha Kuasa membalas amalan kamu, lagi Maha Pengampun bagi orang yang benar-benar bertaubat. Daripada ayat ini jelas menyedarkan kita bahawa seluruh kehidupan yang kita sedang lalui, yang bakal kita lalui, pasti penghujungnya adalah ajal kematian. Dan sementara itu ianya dipenuhi dengan pelbagai ujian. Semua ini bertujuan untuk menguji siapakah sebenarnya di antara kita yang benar-benar baik amalan dia, yang sabar ketika mana diuji, yang bersyukur ketika mana diberi, yang mentaati Allah pada setiap waktu sama ada diberi ataupun diuji. Sehinggalah akhirnya manusia itu kembali kepada Allah dalam keadaan Allah redha dengan dia. Sebaliknya, manusia yang apabila diuji menjadi lalai, menjadi putus asa, menjadi semakin jauh daripada Zat yang Maha Esa, maka akan menemui kematian dalam keadaan Allah murka dengannya. Hadirin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah sekalian, kita ada tugas dan setiap kita ada tanggungjawab yang wajib disempurnakan dalam hidup yang sementara ini. Sekiranya kita renung sedalam-dalamnya, tujuan hidup kita di dunia ini bukanlah semata-mata untuk bersenang-senang dengan nikmat yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Dunia ini Allah sebenarnya sedang mengamanahkan kepada kita untuk kita makmur dan hidupkan dengan menjunjung setinggi-tingginya segala perintah Allah dalam setiap urusan kehidupan seharian, sama ada daripada sudut sosial, sama ada daripada sudut ekonomi, sama ada daripada sudut politik dan lain-lain. Oleh itu manusia yang ingkar dengan perintah Allah, hakikatnya mereka adalah manusia yang sedang khianat dengan amanah yang Allah berikan kepada mereka, dan selayaknya tempat mereka adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, azab yang mana pedih dan yang sentiasa menanti mereka. Firman Allah di dalam suratul Hajj ayat yang ke-36,
innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Firman Allah, sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang khianat, lagi tidak tahu bersyukur. Hadirin sekalian, hari ini perbuatan dosa dan maksiat seolah-olah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Lihatlah sahaja berita-berita yang dipaparkan di mana jua, sama ada di media cetak maupun elektronik saban hari. Ada sahaja perbuatan-perbuatan jahat dan maksiat yang dipaparkan, seolah-olah manusia tidak lagi takut dengan kemurkaan Allah. Hakikatnya segala perbuatan jahat yang berlaku, yang dilakukan oleh manusia, daripada berjudi, berzina, membunuh tanpa sebab, berprasangka buruk, membuat tuduhan palsu, memfitnah, mengadu domba, mencari kesalahan orang lain, mencaci maki, menghina dan memanggil seseorang itu dengan gelaran yang buruk, itu semuanya adalah perbuatan jahat yang bakal mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan ianya wajib untuk dihindari kerana ianya adalah pengkhianatan kepada amanah yang Allah berikan kepada kita, kepada nikmat yang hakikatnya Allah sekadar pinjamkan kepada kita. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-107, wala tujadil 'anil ladzina yaqtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Dan janganlah engkau berbahas untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri dengan perbuatan dosa. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang selalu melakukan khianat, lagi sentiasa berdosa. Hadirin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, ingatlah kita semua pengakhiran kita adalah kematian. Tidak ada di antara kita yang boleh lari daripada hakikat itu. Kematian apabila datang kepada kita, maka terputuslah pada waktu itu segala nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita, pada apa jua bentuk dan rupa. Pada waktu itu, segala penyesalan sudah lagi tidak berguna. Segala perbuatan kita, sama ada yang baik ataupun buruk, akan kita bawa bersama ke alam kubur kita. Bagi roh orang-orang yang beriman, mereka akan berdoa agar Allah segerakan hari kebangkitan supaya mereka boleh bertemu dengan Allah. Manakala moga Allah jauhkan kita orang-orang yang mana pada waktu itu kufur dan juga maksiat, mereka akan merayu kepada Allah agar tidak berlakunya hari kebangkitan, kerana takutnya mereka dengan azab yang bakal mereka hadapi di hari akhirat nanti. Suatu hari Nabi SAW berpesan, sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah akan suka untuk bertemu dengannya. Sesiapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pasti akan benci bertemu dengannya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahawa baginda Nabi SAW yang mulia bersabda, al-mu'minu idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah, wa innal kafira idza busyira bi'adzabillahi wa sakhatihi kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah. Sabda Nabi SAW, bila seseorang yang beriman itu menemui kematian, maka ia kelak akan digembirakan dengan rahmat Allah, dengan keredaan Allah, dan akan digembirakan dengan kurniaan syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka ia semakin suka untuk bertemu dengan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala pun ingin bertemu dengannya. Sebaliknya, bila seseorang yang kufur itu menemui kematian, maka ia akan didatangkan dengan azab Allah, siksaan Allah, lalu ia takut dan merasa benci untuk berjumpa dengan Allah, lalu Allah pun benci untuk berjumpa dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh itu, bersempena dengan kedatangan bulan yang barakah ini, marilah kita bersungguh-sungguh memanfaatkan bulan ini dengan memperbanyakkan sebanyak mungkin amal kebaikan,
memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah dan berdoa agar segala amalan kita diterima oleh Allah. Hadirin jemaat yang dirahmati, mengakhiri khutbah pada tengah hari ini ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil sebagai pedoman. Yang pertama, sedarlah bahawa setiap manusia pasti tidak akan terlepas daripada pelbagai ujian dunia. Cumanya ujian setiap manusia adalah berbeza. Maka kita hendaklah sentiasa bersabar dan dalam masa yang sama istiqamah mentaati kehendak Allah. Yang kedua, kita hendaklah menjadikan Ramadan pada tahun ini sebagai pemangkin ke arah kejayaan kita di dunia dan akhirat. Yang ketiga, setiap orang-orang Islam hendaklah ingat bahawa setiap perbuatan sama ada yang baik ataupun yang buruk, kecil maupun yang besar, yang kita lakukan di dunia yang sementara akan memberi kesan kelak ketika mana kita kembali kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Firman Allah, ingatlah hari kami himpunkan orang-orang yang bertakwa untuk menghadap Ar-Rahman dengan berkumpul-kumpulan, dan kami akan menghalau orang-orang yang bersalah menuju ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Surah Maryam ayat yang ke-85 hingga 85 hingga 86. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadzal yawmil mubarak an takshifa 'anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa warzuqna min haitsu la nahtasib birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat kepada Allah. Dalam masa yang sama, marilah kita terus-menerus berdoa agar seluruh negara kita, bahkan negeri kita, dipelihara dan sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk penularan wabak COVID-19. Untuk itu, terimalah dengan baik saranan daripada pihak kerajaan supaya mengambil vaksin dengan mendaftarkan diri kita melalui aplikasi MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin yang telah disahkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita juga tidak perlu gusar dan ragu-ragu lagi apabila menerima suntikan ini ketika berpuasa di bulan Ramadan, kerana ianya tidak membatalkan puasa seperti mana yang telah diperhalusi dan diperbincangkan untuk menetapkan hukum keharusannya melalui mesyuarat Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI kali ke-118 yang telah bersidang pada 16 hingga 17 Februari 2021 yang lalu. Muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba-hamba Allah yang sentiasa bersabar apabila diuji, yang bersyukur apabila diberi. Moga-moga kita dapat melalui tempoh yang sukar ini dengan kelak Allah akan mempermudahkan segala urusan kita. Marilah sama-sama kita berdisiplin mematuhi SOP yang telah ditetapkan
dalam untuk memerangi wabak COVID-19 demi keselamatan diri dan ahli keluarga serta seluruh masyarakat. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغو سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة من لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم ya Allah, di Kaulah zat yang memiliki segala-galanya, zat yang maha berkuasa, kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami pelbagai nikmat yang mana kami tidak sempat untuk mensyukuri. Kami pohon kepada-Mu ya Allah, kurniakanlah kepada negeri yang kami kasihi ini keberkatan agar terus sejahtera dan maju serta rakyatnya menjadi satu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang sentiasa meninggikan kalimah-Mu, sentiasa meninggikan agama-Mu. Hindarkanlah kami daripada kelompok dan golongan yang suka mencela, mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah di rumah Allah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor dan juga amalan-amalan yang lain yang dikau redai ya Allah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba'a wal bala wal marada wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif ya latif ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah rahimakumullah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimu lis-shalah.